Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Irfan Afifi bin Muhammad Saidi, nombor metrik 201907. Nama penilai Dr. Samsul Arifin bin Samsudin. Jadi saya melakukan pengalaman awal di sekolah PAS iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mendi. Okey, ini merupakan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mendi. Bagi pengenalan, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mendi atau nama ringkasnya SMK Bukit Mendi merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Felda Bukit Mendi Pada 2009, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mendi ini memiliki 215 pelajar lelaki dan 174 pelajar perempuan, menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 389 orang. Ia mempunyai seramai 34 orang guru. Pada tahun 2009 terdapat 9 buah bangunan yang terdiri daripada bangunan tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mendi ini telah mula dibuka pada 1973, yang mana asalnya dikenali dengan nama SMK LKTP Bukit Mendi. Hal ini kerana pada mulanya ia menumpang di Sekolah Kebangsaan LKTP Sungai Kemahal, iaitu sekolah rendah. Mula pada 1974 berpindah ke bangunan baru di Kampung Felda Bukit Mendi. Keluasan kawasan ialah 98 hektar atau 24.14 ekar. Pengetua pertama untuk SMK Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mendi adalah Tuan Syed Nazir bin Syed Baharud. Jumlah pelajar pada masa itu adalah hampir 1,000 orang. Okey, bagi warga SMK Bukit Mendi pada 2021, seramai 33 guru, iaitu lelaki 11 orang, perempuan 20, dan guru berbangsa Cina perempuan 1 dan guru berbangsa India 1. Bagi staf pejabat beliau berjumlah 7 orang, iaitu lelaki 1, perempuan 6. Untuk pelajar pula, lelaki seramai 25 orang, perempuan 235. Untuk lain-lain iaitu orang asli, lelaki seramai 29 orang, perempuan 20 orang. Berjumlah 540 pelajar pada tahun 2021. Okey, bagi latar belakang mula, untuk visi sekolah iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Seterusnya, misi sekolah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Okey, seterusnya adalah infrastruktur. Bagi infrastruktur sekolah, terdapat tempat letak kenderaan guru, surau, kantin sekolah, perpustakaan, tempat kenderaan pelajar, makmal komputer, dewan sekolah, kod bola tampar dan padang bola. Okey, ini untuk persekitaran sekolah di mana suasana PDPR sedang dijalankan. Yang seterusnya, kawasan letak tempat kenderaan pelajar dan padang sekolah. Kantin dan laluan utama memasuki sekolah SMK Bukit Mendi. Okey, ini untuk struktur organisasi dan pengurusan sekolah. Okey, untuk pengurusan sekolah SMK Bukit Mendi iaitu pengerusi atau pengetua Encik Ahmad Nazli bin Sadali, Timbalan Pengerusi Encik Sarudin bin Kasiman, Naib Pengerusi 1 Puan Naziha binti Muhammad Kornain, Naib Pengerusi 2 Puan Nur Azlin binti Abdul Ghani, Naib Pengerusi 3 Tan Yok Fong, Naib Pengerusi 4 Encik Ahmad Fadil bin Mahmud Zaini. Untuk semua ahli jawatan, Puan Azita Zahma binti Abdul Latif, Puan Aliza binti Omar, Puan Maizura Hanim binti Omar. Okey, untuk budaya sekolah dan budaya kerja, SMK Bukit Mendi menerapkan budaya membaca di rumah kerana sekarang merupakan pandemik. Jadi SMK Bukit Mendi, guru-guru menerapkan sikap membaca kepada pelajar
iaitu budaya membaca di rumah. Segala jenis aktiviti yang membabitkan perhimpunan atau perkumpulan pelajar secara beramai-ramai dielakkan sama sekali, iaitu tiada perhimpunan seperti biasa pada hari Isnin. Aktiviti membaca surah Yasin iaitu pada Jumaat. Setiap Jumaat akan bergila-gila mengikut tingkatan untuk membaca Yasin secara online. Seterusnya, melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran seperti biasa menerusi pelbagai sistem dalam talian seperti Google Classroom, Google Docs, Google Slide dan Google Meet. Ini bagi untuk kelas untuk menjalankan PDPR. Seterusnya, budaya kerja. Iaitu guru-guru mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil dalam setiap masa, berusaha untuk mempertimbangkan ilmu, untuk mempertingkatkan ilmu dan kemahiran, mengamalkan serta menghayati budaya perkhidmatan penyayang, kepimpinan melalui teladan. Ini untuk Carta Organisasi PIBG SMK Bukit Mindi. Ex officio, Encik Ahmad Nazir bin Sadali, yang dipertua Encik Makno bin Nayan, Naib Yang Dipertua Encik Jalil bin Karim, Setiausaha Encik Ahmad Zahri bin Asbani, Bendahari Puan Rozalifah binti Ibrahim. Bagi ahli jawatan kekuasaan untuk Felda Bukit Mindi, Encik Wan Jeffrey bin Wan Dushah, Haji Asri bin Hamzah, Encik Syahrul bin Muhammad Salim. Felda Bukit Puchong, Puan Nur Hashidah binti Bakar, Sarina binti Saleh, Anwar anak lelaki Jad. Bagi Felda Sungai Kemahal pula, Latifah binti Ahmad, Sarimah binti Ismail dan Kamaruddin bin Ismail. Refleksi terhadap pedagogi persekalaran dan pengurusan kelas secara maya. Untuk kekuatan, penyediaan rancangan pengajaran yang perlu diaplikasikan ketika sesi PDPR dilaksanakan, iaitu mengadakan kelas secara online melalui Google Meet, Google Docs ataupun menggunakan WhatsApp group. Seterusnya, menyelesaikan masalah dan menggalakkan refleksi kendiri dan refleksi kawan. Amalan pedagogi interaksi dua hala secara maya, iaitu guru menanyakan kepada pelajar sekiranya ada masalah dan bertanyakan soalan tentang apa yang pelajar belajar tentang hari itu. Seterusnya, pelaksanaan kebat dalam e-pembelajaran, iaitu guru-guru mengedarkan modul-modul kepada pelajar untuk dilakukan di rumah. Seterusnya, pelajar mudah untuk mendapat banyak maklumat, iaitu pelajar boleh mengakses maklumat menggunakan internet bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dan mendapatkan info terkini. Kelemahan, penggunaan alat bantu mengajar terhad kerana segelintir pelajar mengalami masalah internet kerana setiap kawasan mempunyai masalah untuk mengakses internet, iaitu masa yang terhad kerana PDPR yang dijalankan tidak seperti biasa. Untuk penambahbaikan, guru-guru boleh menggunakan teknologi terkini selaras pembelajaran abad ke-21, iaitu Google Classroom, di mana Google Classroom tidak perlu menggunakan akses internet yang begitu banyak dan memudahkan pelajar untuk mengikuti kelas. Tidak mengharap buku teks penuhnya, iaitu pelajar boleh menambahkan ilmu sendiri dan mendapatkan info melalui internet. Selain itu, menambah masa PDPR secara maya. Hal ini kerana banyak masa terluang kerana tidak menjalankan PDPR yang terlalu lama. Kesannya, perlu peka terhadap penggunaan teknologi dalam mengaplikasikan dalam sistem pendidikan, terutama terhadap PDPR. Refleksi terhadap aktiviti core curriculum. Kekuatannya soft skill, leadership and friendship, iaitu pelajar boleh belajar soft skill dan leadership and friendship, di mana boleh membimbing dan mengasah bakat untuk melakukan pembentangan secara maya, menjalankan pertandingan-pertandingan secara maya, iaitu pertandingan yang di mana hari kurikulum. Kelemahan, pelajar tidak mempunyai akses internet yang baik.
penyertaan pertandingan tidak sepenuhnya oleh pelajar, bilangan pelajar tidak mencukupi. Penambahbaikan, banyakkan pertandingan secara maya yang mesra pelajar, menarik minat pelajar perempuan dan menyertai persatuan seks rumah tangga. Kesan perkhidmatan pelajar dalam pelbagai bidang yang diceburi akan melahirkan insan yang lebih produktif dan berdaya saing selepas mereka tamat persekolahan, terutama sikap yang dipupuk dan diaplikasikan dalam melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Refleksi budaya sekolah dan budaya kerja. Okey, untuk jenis budaya sekolah iaitu aktiviti perhimpunan rasmi pada setiap hari Isnin tidak lagi dilakukan. Kekuatan dia, pendedahan maklumat secara maya yang penting. Kelemahan, penyampaian maklumat tidak disampaikan sepenuhnya. Penambahbaikan, boleh lakukan penyampaian maklumat secara cepat yang mungkin. Seterusnya, pelajar dan guru menghadiri kelas secara maya mengikut jadual. Kerana pandemik, jadi tidak perlu hadir ke sekolah, hanya perlu menghadiri kelas mengikut jadual yang ditetapkan. Kekuatan dia, mendisiplinkan pelajar dalam mematuhi masa. Kelemahan, masalah mengakses internet. Penambahbaikan, diberi perhatian selepas mengadakan sesi latihan pagi. Patuhi masa agar pelajar tidak ketinggalan sesi PDPR. Seterusnya, budaya baca di rumah. Hal ini kerana banyak pelajar mempunyai banyak masa yang terluang, jadi tidak akan buang masa. Sekiranya ada lebih waktu rehat, mereka boleh membaca buku. Pelajar boleh menambahkan ilmu dan info melalui internet. Bagi penambahbaikan, seterusnya, meningkatkan pengetahuan dan pembuangan masa selepas waktu rehat dapat dikurangkan. Aktiviti membaca surah Yasin iaitu pada hari Jumaat, menerapkan nilai kerohanian dalam diri pelajar dan guru terhad kepada pelajar kerana masalah internet bagi kelemahan. Untuk penambahbaikan, tidak bergantung hanya kepada guru dalam memimpin bacaan Yasin. Pribadi cemerlang dan hasiah terpuji dalam diri pelajar. Bagi budaya kerja di sekolah, mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil dalam setiap masa. Mengamalkan serta menghayati budaya perkhidmatan penyayang. Kepimpinan melalui teladan, berusaha untuk mempertingkatkan ilmu dan kemahiran. Okey, kesimpulannya, struktur organisasi yang baik serta mantap akan memberikan impak yang baik pada sistem pentadbiran di sesebuah sekolah. Hal ini kerana sikap kepimpinan dan bertolak ansur, amanah dalam menjalankan tanggungjawab dapat mencapai suasana sekolah yang harmoni dan cemerlang dalam pelbagai bidang. Seterusnya, sebagai seorang bakal guru akan datang, segala keselarasan yang ditetapkan dalam sistem pendidikan perlu diaplikasikan di sekolah. Sekian, terima kasih.